Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu akan mengajar kamu semua berkaitan dengan bidang bahasa seni visual iaitu bab 10 penegasan. Okey, selepas murid-murid mempelajari tajuk ini, murid-murid akan dapat mengetahui dan menjelaskan berkaitan dengan definisi penegasan. Yang kedua, ciri-ciri penegasan yang ada pada objek alam semula jadi, objek buatan manusia serta karya seni. Dan akhir sekali, murid-murid dapat memberi penerangan dan menjelaskan apakah yang dikatakan sebagai fungsi penegasan. Jom kita faham dahulu apa dia yang dimaksudkan dengan penegasan. Penegasan bermaksud sesuatu penumpuan unsur seni atau imej yang kelihatan lebih ketara jika dibandingkan dengan objek yang lain lah. Okey, dan penegasan dan kontra ni mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Okey, kita teruskan kepada ciri-ciri penegasan. Ciri-ciri penegasan wujud dalam 3 kategori utama iaitu alam semula jadi, objek buatan manusia serta karya seni visual. Okey, alam semula jadi, lihat gambar yang pertama, itu gambar siput. Siput bahagian tepi tersusun rapi, ia dikatakan sebagai harmoni, tapi bahagian tengah-tengah tu ada siput yang bulat kan. So penegasan dari segi bentuk adalah siput yang tengah-tengah tu. Okey, yang kedua, penegasan dari segi warna pula. Penegasan dari segi warna, cuba lihat gambar bunga tersebut. Jika kita lihat pada gambar tersebut, bahagian belakang bunga adalah warna hijau. Okey, overallnya mestilah ada rimbun daun-daun kan. Okey, di hadapannya adalah bunga yang berwarna merah. So pada gambar ni adalah memberi penegasan kepada dari segi warna. Kita lihat pula tentang objek buatan manusia. Apa ciri-ciri penegasan yang ada pada baju tersebut? Okey, ciri penegasan yang ada pada baju tersebut adalah dari segi penegasan dari segi warna dan corak. Kita lihat warna baju ni adalah warna hitam, manakala corak yang ada pada baju adalah corak yang berwarna kelabu. Okey, so dia akan memberi kesan kontra, kesan penegasan kepada baju tersebut. So benda ni akan menimbulkan kesan yang cantik kan. Okey, manakala gambar yang kedua di bawah objek buatan manusia, cuba lihat gambar helang tersebut. Tubuh helang ataupun kita panggil arca helang yang besar ni simbolik kepada Langkawi Kedah, tapi ia memberi penegasan dari segi saiz dan bentuk. Okey, saiznya yang besar dan bentuknya yang besar kan. So ia memberi penegasan di kawasan pelancongan tersebut. Manakala karya seni visual pula, cuba lihat gambar ni. Gambar ni memberi penegasan dari segi tipografi, dari segi tulisan kat bahagian bawah ni. Okey, walaupun bahagian belakang ni adalah gambar lukisan, tetapi kita lihat kepada tulisan dia. Fokus utama penegasan kepada back to school. Tulisan dia lebih tebal dan dia beri penegasan kepada tulisan tersebut berbanding dengan gambar ataupun lukisan yang bahagian belakang ni. Okey, yang terakhir sekali adalah penegasan dari segi bentuk. Okey, ini adalah karya seni visual, kita panggil arca. Arca ni berada di persekitaran di luar kawasan ataupun di kawasan lapang ataupun kawasan yang padang. Okey, manakala apabila diletakkan di kawasan yang luas, diletak kat situ, maka dia akan memberi penegasan kepada kawasan tersebut. Di kawasan tu lebih nampak menarik, cantik dan boleh menarik perhatian orang ramai untuk datang bergambar dan sebagainya. So penegasan pada arca ni adalah dari segi bentuk yang besar. Okey, seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan fungsi-fungsi penegasan. Okey, fungsi penegasan. Okey, yang pertama sekali adalah penegasan dalam karya seni boleh mengelakkan kebosanan. Cuba lihat pada gambar ni. Gambar ni adalah gambar yang sangat menarik. Apabila kita menghasilkan karya seni yang pelbagai corak, pelbagai warna, dia boleh mengelakkan kebosanan. Tak adanya bosan. Kita lihat karya seni, mesti dia boleh lebih menarik. Manakala fungsi yang kedua, penegasan boleh menimbulkan tumpuan dan fokus utama. Okey, lihat pada gambar apple ni. Okey, bahagian tepi apple ni semuanya warna hijau, tapi bahagian tengah tu warna merah. So warna merah tu memberi fokus dan tumpuan mata kita untuk kita nak melihat ataupun kita lihat buah tersebut,
mesti kita akan fokus kepada yang memberi penegasan. Okey, yang ketiga adalah penegasan bertujuan untuk menarik perhatian. Okey, cuba lihat gambar yang pertama dan kedua. Kedua-dua ni adalah dicipta ataupun dihasilkan, dibina dalam keadaan yang besar, bersaiz besar. Maka dia ditempatkan di kawasan yang luas. Okey, so sebagai contoh, tugu Kuching iaitu berada di Kuching, Sarawak. So dia menjadi simbolik kepada negeri Sarawak. Dia boleh menarik perhatian orang datang ke Sarawak untuk bergambar, untuk menjadikan satu tarikan pelancongan orang luar ataupun orang Malaysia sendiri. Manakala masjid dibina dalam keadaan yang luas dan besar. Okey, untuk apa? Untuk menarik orang Islam untuk solat ke masjid ataupun menjadi simbolik kepada sesebuah masyarakat ataupun menjadi simbolik kepada keagamaan di kawasan tersebut. So masjid dibina memang dalam keadaan yang cantik, menarik. So dia pun menjadi salah satu tarikan kepada pelancong luar ataupun dalam Malaysia untuk datang ke negeri tersebut. Seterusnya, teknik penghasilan penegasan. Penegasan dalam unsur seni dapat menonjolkan idea atau tema dalam sesuatu pengkaryaan ataupun perekaan. Berikut merupakan teknik-teknik penghasilan penegasan dalam sesebuah gubahan karya seni. Okey, yang pertama sekali iaitu teknik pengasingan elemen penegasan. Okey, sebagai contoh, nampak tak image di bahagian bawah, potret di bawah tu? Okey, dia akan mengasingkan antara image dengan tulisan tipografi tersebut. Dia memberi elemen pengasingan di situ. Okey, yang kedua, dia memberi penjelasan ataupun kekaburan objek. Okey, sebagai contoh teknik yang kedua ni kita boleh guna masa kita nak ambil gambar. Kita buat gambar depan fokus, contoh image yang kita nak gambar tu, image bunga tersebut fokus cantik, tapi bahagian daun-daun kita kaburkan. Okey, so teknik ni adalah memberi teknik penjelasan ataupun kekaburan pada objek tersebut. Okey, yang ketiga, penggunaan elemen yang kontra. Okey, sebagai contoh, cuba lihat gambar bahagian tepi kanan dan kiri. Kanan dan kiri ni adalah gambar image yang sama, corak yang sama, tetapi memberi kontra ataupun penegasan pada gambar ni adalah yang merah ni itu ada tempayan air kan. So dia memberi penegasan kat sini adalah tempayan air. So dia memberi elemen yang kontra pada gambar tersebut. Okey, seterusnya, teknik yang keempat adalah teknik penegasan di pusat garisan grid. Okey, nak menghasilkan karya ni kita perlu menggunakan jangka lukis untuk menghasilkan untuk mewujudkan garisan grid tersebut. So penegasan pada corak ni adalah bahagian tengah ni, bahagian tengah ni. Yang ni memberi penegasan, yang lain tu corak dia sama. Seterusnya, yang kelima adalah teknik perbezaan tipografi. Okey, kita lihat tulisan ni. Tulisan ni selalu ada di mana-mana flyers ataupun banner, banting dan sebagainya. Dia menggunakan pelbagai jenis tipografi, perbezaan tipografi. Kerana apa? Kerana memberi penegasan kepada apa yang nak disampaikan. Okey, sebagai contoh, expo jualan harga runtuh dan tawaran hebat. Kalau kita tak baca yang kat bawah ni, jualan harga runtuh dan sebagainya ni, kita lihat expo. Okey, expo tu telah memberi peranan untuk menarik orang ramai dan orang ramai boleh baca dengan mudah. Expo, apabila expo mestilah ada jualan countdown lah, maksudnya jualan yang harga diskaun melampau-lampau, dapat menyampaikan maksud yang lebih mendalam kepada si pembaca. So expo tu telah memberi peranan kepada jualan hebat dan harga runtuh tersebut. Okey, itu saja pembelajaran hari ini berkaitan dengan bab 10, penegasan pendidikan seni visual tingkatan 1. Okay, sekian, terima kasih. Semoga perkongsian hari ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen di bawah. Dan sila layari pautan ini. Okey, pautan soalan
Untuk anak-anak murid cikgu, sila jawab soalan pada pautan link yang telah diberikan ini. Selamat menjawab.